Hai, Assalamualaikum. Kembali ke Mingguan Amas bersama saya Nisa K. Seperti biasa, sekiranya anda ingin mengetahui perkembangan lanjut dunia teknologi sepanjang minggu ini, tonton hingga ke akhir video. Berita minggu ini dimulakan dengan pengumuman penawaran peranti iPhone 12 dan iPhone 12 Pro untuk pasaran tempatan bermula 13 November kelak. Kedua-dua peranti ini membawakan janaan chip Apple A14 Bionic dan sistem operasi iOS 14. Di Malaysia, iPhone 12 ditawarkan pada harga bermula RM3,899. Untuk versi Pro pula boleh didapati pada harga bermula RM4,899. Bagi yang berminat, ia boleh mula diperatempah bermula 6 November 2020. Mengenai Apple lagi, berkas Apple One kini rasmi untuk pasaran Malaysia. Berkas ini membawakan Apple Music, TV Plus, Arcade dan iCloud. Bagi yang berminat, ia boleh didapati pada harga bermula RM19.90 untuk pelan individu, sementara pelan keluarga pula ditawarkan pada harga RM33.90. Jenama ini dilaporkan sedang dalam usaha untuk membangunkan teknologi carian tersendiri sebagai alternatif untuk Google. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai pembangunan Apple Search ini. Selain itu, Apple juga dikatakan bakal hadir dengan kemaskini rekaan untuk siri AirPods. Ia akan memfokuskan rekaan yang lebih kecil dan sistem audio lebih baik. Apple turut dijangka memperkenalkan sebuah fon kepala di bawah jenama AirPods. Tidak ketinggalan, Samsung Galaxy S20 FE dengan janaan Exynos 990 kini rasmi untuk pasaran Malaysia. Harga jualan peranti adalah RM2,699 dan boleh dibeli bermula 11 Oktober 2020. Sebelum ini, jenama ini telah menampilkan variasi 5G telah dijual pada harga RM3,349. Samsung juga dikatakan tidak akan menyertakan kepala pengecas dan juga fon telinga di dalam kotak Samsung Galaxy S21. Melaluinya, jenama ini akan menampilkan saiz kotak yang lebih kecil. Selain itu, Samsung Advanced Institute of Technology dan Stanford University memperkenalkan skrin OLED dengan kepadatan 10,000 ppi. Ia memaparkan hasil gambar yang lebih tajam dan lebih terang serta paparan warna yang lebih tepat. Pada minggu ini, Oppo mengumumkan penawaran Oppo A73 untuk pasaran Malaysia. Peranti ini dilengkapi skrin 6.44 inci, dijana chip Snapdragon 662 dan quad kamera dengan sensor utama 16 megapiksel. Ia dijangka akan diperkenalkan pada 3 November 2020. Bukan itu sahaja, mereka juga bakal memperkenalkan Oppo K7X pada 4 November ini. Menurut gambar acah yang dikongsikan, ia memperlihatkan modul kamera berbentuk segi empat tepat serta menyokong rangkaian 5G secara terbina. OnePlus juga telah memperkenalkan dua telefon pintar di bawah siri Nord, iaitu OnePlus Nord 10 5G dan OnePlus Nord N100. Untuk model Nord N10 5G, ia dijana chip Snapdragon 690 dan 4 kamera belakang dengan sensor utama 64 megapiksel. Sementara OnePlus Nord N100 pula dikuasakan chip Snapdragon 460 dan 3 kamera utama 13 megapiksel. Di samping itu, OnePlus turut memperlihatkan gambar acah untuk rekaan OnePlus 8T edisi Cyberpunk 2077. Ia memperlihatkan bonggol kamera dan kamera belakang dengan kemasan berwarna kuning. Ia dijangka akan diperkenalkan pada 2 November ini. Seterusnya, Realme telah menjadualkan pelancaran siri Realme Narzo 20 untuk pasaran tempatan. Ia akan diperkenalkan menerusi acara atas talian pada 3 November kelak. Selain itu, Realme C15 edisi Qualcomm minggu ini diperkenalkan. Peranti ini dijana chip Snapdragon 460, bateri berkapasiti 6000 mAh dan juga 4 kamera utama dengan sensor 13 megapiksel. Buat masa ini, ia ditawarkan untuk pasaran India sahaja. Redmi pula melancarkan Redmi K30S untuk pasaran China. Ia merupakan telefon pintar Xiaomi Mi 10T yang dijenamakan semula. Peranti ini dikuasakan chip Snapdragon 865 dan membawakan sistem 3 kamera dengan sensor utama 64 megapiksel. Minggu ini, LG membawakan peranti terbaru iaitu LG K925 5G. Ia dijana chip Snapdragon 690 dan menggunakan 4 kamera belakang dengan sensor utama 64 megapiksel. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai penawaran peranti untuk pasaran tempatan. Dalam arena teknologi perisian, AMD kini memperkenalkan kad grafik terbaru di bawah siri AMD Radeon RX 6000. Kad grafik ini terdiri daripada 3 model iaitu AMD Radeon RX 6800, AMD Radeon RX 6800 XT dan AMD Radeon RX 6900 XT. Ketiga-tiga model menyokong kemampuan gaming pada resolusi 1440p dan juga 4K. Siri kad grafik ini dijangka akan dilancarkan untuk pasaran global bermula 18 November kelak. Selain itu, Razer pula pada minggu ini mengumumkan penawaran dua komputer ribet terbaru iaitu Razer Blade 15 dan Razer Blade 70 Pro. Kedua-dua peranti ini membawakan pilihan skrin 4K OLED dan turut dikuasakan chip Intel Core i7 generasi ke-10.
Di Malaysia, Razer Blade 15 ditawarkan pada harga RM8,999, sementara Razer Blade 17 Pro pula ditawarkan pada harga RM12,499. Bukan itu sahaja, jenama ini turut memperkenalkan Razer Core X Chroma. Ia merupakan eGPU yang boleh dihubungkan ke komputer riba Windows dan juga Mac. Di Malaysia, ia ditawarkan pada harga RM1,999. Razer Tomahawk ATX dan Mini ITX kini rasmi untuk pasaran tempatan. Ia dilengkapi dengan sistem penyejukan berasaskan cecair selain penapis debu terbina. Kerangka Razer Tomahawk ini akan ditawarkan pada harga RM1,099. Lenovo minggu ini hadir dengan komputer riba terbaru yang dinamakan Lenovo Legion Slim 7. Ia dikuasakan oleh siri chip AMD Ryzen 4000H dan dilengkapi sistem penyejukan Lenovo Legion Cold Front 2.0. Bukan itu sahaja, ia juga menawarkan papan terkunci True Strike dan juga sokongan imbas cap jari. Mengenai Huawei pula, jenama ini telah memperkenalkan Huawei Sound. Ia menampilkan rekaan berbentuk bulat dengan tubuh yang kecil serta menyokong audio high-res dan juga sokongan untuk kodek LDAC Bluetooth dengan kelajuan pemindahan mencapai 990 kbps. Selain itu, Huawei telah membawa masuk iWear 2 untuk pasaran Malaysia. Ia menawarkan rekaan yang kompak serta masa penggunaan bateri sehingga 5 jam lamanya. Ia ditawarkan pada harga RM1,799 sebuah. DJI pula telah menawarkan DJI Pocket 2 untuk pasaran Malaysia. Bagi yang berminat, ia ditawarkan pada harga RM1,549 untuk model asas, sementara versi Creator Combo pula dijual pada harga RM2,169. Selain itu, Insta360 One X2 dilancarkan. Ia menyokong rakaman HDR Pure Shot, mod malam Night Shot, rakaman bawah air Aqua Vision dan mod rakaman fotografi 360 darjah dan video 3K. Buat masa ini, harga jualan untuk pasaran Malaysia masih belum diumumkan. Pada minggu ini, Garmin telah memperkenalkan Garmin Descent MK2 dan Garmin Descent MK2i. Kedua-duanya memfokuskan kepada aktiviti lasak dan persekitaran bawah air yang ekstrim. Bagi yang berminat, Garmin Descent MK2 dijual pada harga RM6,399, manakala Garmin Descent MK2i pula berharga RM7,399. Bersempena ulang tahun ke-20 Edifice, Casio membawakan jam tangan edisi khas yang dinamakan Casio Edifice Edisi Honda Racing atau ECB 10HR. Jam ini menggunakan tema hitam dan merah serta menambah kemasan emas pada antara muka jam. Harga jualan bagi jam tangan ini adalah RM1,499. Seterusnya, iFlyTech Smart Mouse M210 hadir dengan kemampuan untuk menaik menggunakan suara. Ia hadir dengan butang khas terbina untuk menerima arahan suara bagi membolehkan ia terus menaip apa yang disebut secara automatik. Peranti ini dijual untuk pasaran China sahaja. Dalam arena automotif pula, Jaguar mula menawarkan sistem ANC pada Jaguar F-Pace, Jaguar SF dan Range Rover Velar. Jenama ini menggunakan sistem Active Road Noise Cancellation dan teknologi Active Acoustics yang dibangunkan oleh Silentium. Dengan ini, bunyi bising sewaktu pemanduan dapat dikurangkan. Beralih ke arena teknologi global, Google melaporkan bahawa setiap peranti made by Google akan menggunakan bahan kitas semula. Menjelang 2025, ia akan menggunakan plastik yang dikitas semula. Selain kotak peranti akan ditukar dengan bahan kitas semula secara 100%. IDC pula minggu ini berkongsi data pegangan pasaran untuk pengeluar telefon pintar. Samsung dilihat berada di kedudukan teratas dengan pegangan 22.7%. Ia diikuti oleh Huawei 14.7%, Xiaomi 13.1%, Apple 11.8% dan Vivo 8.9%. Seterusnya, Robotics 3D membangunkan robot swapandu Autonomous Road Repair System ARES. Ia bertujuan untuk menampal lubang secara automatik. ARES disasarkan bermula operasi di Liverpool seawal 2021. Imperial College London hadir dengan kajian mengenai antibodi manusia selepas dijangkiti COVID-19. Menerusi kajian Real-Time Assessment of Community Transmission (REACT), ia menunjukkan pengurangan antibodi kepada 4.4% ketika ujian saringan kedua daripada 6% pada ujian pertama selepas individu terkena jangkitan. Ultrasafe Nuclear Technologies pula hadir dengan konsep enjin jenis pendorong thermal nuklear. Melaluinya, penggunaan bahan api menjadi lebih efisien selain dapat memendekkan perjalanan ke Maris selama 3 bulan berbanding 7 bulan menggunakan enjin roket kimia. Bercerita mengenai angkasa lepas, NASA mengumumkan penemuan air buat pertama kalinya pada permukaan bulan terang. Penemuan dilakukan menggunakan pesawat Sofia. Molekul air ini dijumpai terletak di kawah Clavius yang terletak di hemisfera selatan bulan. H-Man telah dilancarkan sebagai alat membantu pemulihan di rumah. Ia membawakan panel kawalan multi-arah seakan alat kawalan permainan video penerbangan. Menerusi aktiviti yang dilakukan, ia boleh meningkatkan kekuatan pergerakan tangan pesakit. Untuk berita aplikasi dan perisian, Facebook memperkenalkan perkhidmatan penstreaman permainan video melalui Facebook Gaming. Ia memfokuskan permainan kecil seperti Asphalt 9 Legends, Solitaire, Auto Steel dan Mobile Legends Adventure.
Ia dijangka akan diperkenalkan secara berperingkat dan hanya hadir untuk web dan aplikasi di Android sahaja. Huawei Docs kini hadir sebagai alternatif untuk Microsoft Office dan Google Docs. Aplikasi ini menyokong lebih 50 format dokumen termasuk PDF, PPT dan Doc. Melengkapkannya adalah sokongan SYNC masa nyata serta ditawarkan di lebih 100 buah negara. Google Drive pula telah membenarkan suntingan terus fail-fail di dalamnya menggunakan Google Docs, Sheets dan Slides. Format asal fail akan dikekalkan selepas selesai disunting. Kemas kini ini akan diedarkan secara berperingkat. Selain itu, Google turut menawarkan aplikasi Android TV Data Saver di Play Store. Menerusi mod ini, pengguna boleh menikmati kandungan 3 kali ganda dengan penggunaan data internet yang sama. Buat masa ini, ia hanya terhad kepada peranti Android TV dari Xiaomi, TCL dan Marque TV di India. Microsoft dijangka akan menukar antarmuka Windows pada tahun 2021. Kemas kini ini menyasarkan perubahan pada tab Start, File Explorer dan Action Center. Ia bakal diperkenalkan secara rasmi menjelang penghujung 2021. WhatsApp Business pula telah menambah ciri membeli dan membayar terus pada aplikasi. Di Malaysia, ia masih tidak menyokong ciri pembayaran terus dalam aplikasi. Ia dijangka menggunakan ciri Facebook Pay yang masih di peringkat ujian untuk beberapa buah negara sahaja. Instagram pula menyokong Instagram Live sehingga 4 jam. Dengan ini, pengguna boleh bereksperimen dengan sejumlah kandungan baru berbentuk forum, konsert dan sebagainya. Seterusnya, Quibi telah mengesahkan sokongan perkhidmatan mereka akan tamat pada 1 Disember 2020. Selepas tarikh ini, pengguna tidak lagi boleh mengakses kandungan di dalamnya. Catcha Group pula hadir dengan platform penyewaan rumah yang dinamakan InstaHome. Melaluinya, pemilik rumah boleh menyenaraikan rumah untuk disewa pada gambar berkualiti tinggi sekaligus memudahkan penyewa untuk melihat dan membuat pilihan rumah sewa yang diinginkan. Bergerak ke berita teknologi tempatan, Proton X50 secara rasminya ditawarkan untuk pasaran Malaysia. Ia menawarkan 4 variasi model. Harga jualan untuk model standard iaitu paling asas adalah RM79,200, sementara model paling premium pula dikenali sebagai TGDI Flagship berharga RM103,300. SKMM pula mengumumkan permohonan perkhidmatan kurier akan dibekukan selama 2 tahun iaitu sehingga 15 September 2020. Selari dengannya, SKMM juga akan merangka pelan tindakan menerusi makmal industri pos dan kurier negara untuk membincangkan cadangan untuk penambahbaikan sektor tersebut. Pada minggu ini juga Touch 'n Go e-wallet dan McDonald's telah mengumumkan kerjasama untuk kaedah pembayaran nirtunai menerusi dompet digital. Ia boleh digunakan untuk pembelian di kedai fizikal, drive-thru dan McDelivery. Buat masa ini, ia ditawarkan di lebih 300 buah cawangan restoran McDonald's di Malaysia. Syarikat pawagam GSC dan TGV telah mengumumkan penutupan kesemua cawangan pawagam di Malaysia bermula 2 November sehingga 1 tarikh yang akan diumumkan kelak. Ia berikutan saranan Malaysia Association of Film Exhibitors untuk menghentikan sementara aktiviti pawagam kerana keadaan industri filem yang masih tidak menentu. Komik Gempak Stars versi digital kini boleh dimuat turun secara percuma. Bagi yang berminat, ia boleh mula didapati melalui perkhidmatan eCentral pada hari ini. Pada Belanjawan Selangor 2021 baru-baru ini, terdapat beberapa inisiatif telah dibentangkan di dalam Parlimen. Antaranya, Selangor menyasarkan untuk menjadi negeri dengan liputan perkhidmatan 5G terbesar di Malaysia. Projek rintis ini akan dilaksanakan di bangunan SUK1 dan akan memperuntukkan sebanyak RM3 juta. Seterusnya, Kerajaan Negeri Selangor kini menganggarkan untuk memasang sekitar 2,000 unit CCTV di seluruh negeri berkenaan. Ia bagi membantu pemantauan keselamatan awam dan lalu lintas secara masa nyata. Sebagai projek rintis, sebanyak 100 unit CCTV akan dipasang di kawasan pusat bandar Shah Alam. Selangor turut memperuntukkan dana inovasi Selangor bagi membantu syarikat baru. Ia akan memperuntukkan dana awalan sebanyak RM100 juta untuk melengkapkan inisiatif latihan usahawan SITEC sekaligus memacu Selangor ke arah Negeri Pintar 2021. Selain itu, inisiatif data internet Selangor turut diumumkan. Ia menyasarkan 54,000 pengguna di Selangor dan mengutamakan golongan mahasiswa, ibu tunggal, B40 untuk mengakses maklumat dengan lebih mudah. Di samping itu, Kerajaan Negeri turut mengumumkan inisiatif baru dinamakan Rakan Digital Selangor. Melaluinya, sekitar 1,000 orang Rakan Digital Selangor akan dilantik bagi mendidik rakyat Selangor untuk menggunakan sejumlah aplikasi digital. Inisiatif untuk ekonomi gig turut diumumkan. Kerajaan Negeri akan meneruskan program inisiatif Roda Darul Ehsan, RIDE dan memperuntukkan dana sebanyak RM2 juta. Bukan itu sahaja, Kerajaan Negeri juga turut memperuntukkan bajet sebanyak RM3 juta untuk perkembangan bidang isukan. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisaki untuk Amaz. Yo!